Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Saya Nurul Khairullah bin Amirullah merupakan wakil kumpulan akan membentangkan kepada anda tentang penggunaan dialek negeri Pulau Pinang dalam filem Mami Jarum. Sebelum saya terangkan dengan lebih lanjut tentang penggunaan dialek negeri Pulau Pinang dalam filem Mami Jarum, marilah bersama-sama saya kita mengenali negeri Pulau Pinang. Selamat datang ke Pulau Pinang, Pulau Mutiara, ceria gemilang, jambatan megah jauh memanjang. Pulau Pinang merupakan sebuah negeri yang terletak di pantai barat laut Semenanjung Malaysia. Negeri ini terbahagi kepada dua bahagian oleh Selat Melaka. Pulau Pinang meliputi kawasan seluas lebih kurang 305.77 km persegi dengan bilangan penduduk yang berbilang kaum seramai lebih kurang 700,000 orang. Negeri ini terdiri daripada bahagian pulau dan tanah besar yang lebih dikenali sebagai seberang perai. Mobiliti penduduk di pulau dan tanah besar dihubungkan dengan perkhidmatan feri dan juga dua jambatan utama, iaitu Jambatan Pulau Pinang dan Jambatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Kepelbagaian variasi bahasa atau lebih dikenali sebagai dialek ini bukan sahaja digunakan dalam pertuturan seharian tetapi juga turut digunakan dalam industri seni seperti industri perfilman. Sebagai contohnya, karya yang bertajuk Mami Jarum merupakan sebuah filem yang diarahkan oleh Profesor Madya A. Razak Muhaiddin, iaitu seorang anak jati Pulau Pinang menggunakan dialek Pulau Pinang dalam penghasilan filem tersebut. Hai Mami Jarum, alahai Mami Jarum, penyampai berita cepat dari berita. Filem Anak Mami merupakan sejumlah naskah bergenre komedi bertemakan kehidupan komuniti Melayu dan etnik Jawa peranakan di Pulau Pinang yang menyajikan dengan konsisten sebuah representasi sosio-budaya komuniti etnik tersebut di Malaysia. Anak Mami The Movie, terbitan Metrowave Movie Production, arahan A. Razak yang memfokuskan kepada kesedihan Mami Jarum Fatimah yang merasa sangat malu setelah mengetahui anak sulungnya telah berkahwin dengan suami orang berpangkat datuk tanpa keizinan dan pengetahuannya. Filem ini bukan sahaja diterbitkan sebagai hiburan semata-mata tetapi turut membawa mesej yang sangat penting dan pengajaran yang positif kepada para penonton, khususnya dalam pendidikan agama dan nilai murni kehidupan. Hai Mami Jarum, keunikan penggunaan dialek Pulau Pinang yang sering disalah tafsir dan disalahguna kerana adanya percampuran dialek Melayu dari utara yang merangkumi negeri Pulau Pinang, Kedah dan Perlis. Menurut Hasmah Haji Omar, beliau telah membahagikan subkawasan dialek Melayu Utara kepada 5 subkawasan utama, iaitu subkawasan Perlis, subkawasan Pulau Langkawi, subkawasan Lembah Kedah, subkawasan yang merangkumi Padang Terap dan Sek dan subkawasan Pulau Pinang. Penduduk Pulau Pinang bertutur dengan menggunakan
dialek Melayu Kedah. Menurut Hasmah Haji Omar, dialek Melayu Kedah ialah bahasa Melayu yang mempunyai ciri-ciri yang tersendiri dan dituturkan dari Perlis hinggalah ke Perak Utara. Dialek Melayu Kedah juga dikenali sebagai dialek Melayu Utara dan dituturkan oleh penduduk di 4 buah kawasan iaitu Negeri Kedah, Negeri Pulau Pinang, Perak Utara dan Negeri Perlis. Justru itu, penduduk yang mendiami di Pulau Pinang dianggap menggunakan salah satu sub-dialek Kedah iaitu sub-dialek Pulau Pinang untuk berkomunikasi. Menurut Noriah, kajian berkaitan dialek utara telah dilakukan oleh beberapa orang sarjana, antaranya Ismail pada tahun 1973. Namun, fakta yang lebih penting daripada pemetaan yang dibuat oleh para sarjana tentang dialek ini ialah dialek Pulau Pinang termasuk dalam pengelasan dialek Kedah. Namun begitu, keseragaman dialek Pulau Pinang tidaklah 100% sama dengan dialek Kedah. Menurut Noriah lagi, dialek Pulau Pinang yang digunakan di Pulau Pinang itu sendiri tiada keseragamannya disebabkan wujudnya subdialek berdasarkan mukim, daerah dan kampung. Seterusnya, faktor ideolek iaitu cara bertutur kendiri seseorang individu. Hal ini telah membuktikan bahawa sememangnya terdapat perbezaan dari segi sebutan antara dialek Pulau Pinang dengan dialek negeri-negeri Melayu yang lain. Antara perkataan dialek negeri Pulau Pinang adalah seperti hang, awai, gatai, besak, cek, atong dan sebagainya. Setiap penggunaan perkataan dalam dialek ataupun logat sememangnya membawa perbezaan yang ketara berbanding penggunaan bahasa Melayu standard. Perbezaan yang dapat dikenal pasti antara dialek Pulau Pinang dengan bahasa Melayu standard ialah sebutan vokal dan konsonan serta kosakatanya. Bukan itu sahaja, perbezaan yang turut dikenal pasti daripada perbezaan dialek Pulau Pinang adalah penggunaan ataupun pengguguran keseluruhan perkataan dalam bahasa Melayu standard. Oleh hal yang demikian, dapat kita lihat bahawa dari segi perbandingan dapat dibuktikan bahawa wujud perbezaan dari segi sebutan konsonan dalam perkataan dan perbezaan sepenuhnya perkataan dialek Pulau Pinang dengan bahasa Melayu standard. Fonem se dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai se jika muncul di lingkungan awal perkataan bersuku kata terbuka dan tertutup. Namun begitu, fonem ini tidak wujud sebagai se di akhir perkataan bersuku kata tertutup. Menurut Noriah, fonem se di akhir kata dalam dialek Melayu Pulau Pinang wujud sebagai he sekiranya didahului oleh vokal i, tetapi muncul sebagai ye jika vokal yang mendahului bunyi se tersebut ialah u atau a. Sebagai contohnya, perkataan atas dalam dialek Melayu Pulau Pinang, perkataan atas disebut sebagai atah. Dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai leh jika muncul di lingkungan awal perkataan bersuku kata terbuka dan tertutup. Tetapi fonem ini tidak wujud sebagai leh di akhir perkataan bersuku kata tertutup. Menurut Noriah, fonem leh di akhir kata dalam dialek Melayu Pulau Pinang akan digugurkan sekiranya didahului oleh vokal i tetapi muncul sebagai oi atau au, iaitu bunyi geluncuran jika vokal yang mendahului bunyi le itu ialah u atau a.
Sebagai contohnya perkataan awal. Perkataan awal dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai awai. Fonem R dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai R jika muncul sebagai anggota pertama suku kata terbuka. Sebagai contohnya perkataan baru dalam dialek Melayu Pulau Pinang, perkataan baru disebut sebagai baru. Selain itu, fonem R dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai R jika muncul sebagai anggota akhir suku kata pertama tertutup. Lazimnya, vokal I pepet disisipkan selepas fonem R. Sebagai contohnya, perkataan kerja. Dalam dialek Melayu Pulau Pinang, perkataan kerja disebut sebagai kerja. Seterusnya, fonem R di akhir suku kata pertama dalam perkataan tiga suku kata akan digugurkan. Suku kata pertama boleh dijadikan sebagai imbuhan awalan. Kemudian, R di akhir perkataan akan bertukar menjadi Q. Lazimnya, vokal yang mendahului bunyi Q itu disengaukan. Hal ini dipersetujui oleh Noria. Sebagai contohnya perkataan tidur. Perkataan tidur dalam dialek Melayu Pulau Pinang disebut sebagai tidong. Filem Mami Jarom yang berlatar belakangkan kepelbagaian masyarakat yang wujud di Pulau Pinang tidak menggunakan dialek Pulau Pinang secara keseluruhannya. Hal ini kerana para pelakon yang menjayakan filem tersebut tidak semuanya berasal daripada Pulau Pinang. Terdapat penggunaan bahasa-bahasa dialek lain dalam penghasilan filem Mami Jarom tersebut. Dialek Melayu Pulau Pinang dan kawasan yang bertentangan dengannya termasuk dalam pengklasifikasi dialek Kedah dan kawasan Kedah. Namun, keseragamannya tidaklah 100% sama dengan dialek negeri Kedah. Sekian. Terima kasih.